Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa ba'du. Ini adalah sesi perkongsian audiobook yang ke-9 dari 47 sesi keseluruhannya bagi perkongsian bacaan isi kandungan buku 40 hadis palsu popular oleh Al-Fadhil Ustaz Abdul Razak Muttalib Hafizahullah, terbitan oleh PTS Publishing House dan tarikh terbitannya 30 Jun 2011. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna kadhiban alayya laisa ka kadhibin ala ahadin, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdusta ke atasku bukanlah seperti mana berdusta ke atas orang lain. Sesiapa yang berdusta ke atasku dengan sengaja, maka hendaklah dia siapkan tempat duduknya dalam neraka. Direkodkan oleh Bukhari dan Muslim. Sinopsis atau ringkasan daripada buku 40 hadis palsu popular ini. Amalan hadis palsu yang disandarkan sumbernya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh merosakkan pegangan umat Islam. Jika tidak dibendung, dikhawatiri menimbulkan amalan yang dianggap sahih tetapi sebenarnya adalah terpesong daripada ajaran Islam. Usaha serius perlu digarap bagi mendedahkan hadis palsu yang wujud di kalangan masyarakat kini. Buku 40 hadis palsu popular ini membincangkan perkara asas berkaitan hadis palsu yang berlegar di dalam masyarakat. Himpunan hadis palsu ini dikumpulkan daripada sumber yang dipercayai bagi menjamin pendedahannya berdasarkan bukti yang kukuh. Wallahu a'lam. Isi kandungan. Bahagian 2, 40 hadis palsu popular. Hadis palsu ketiga. Nabi kota ilmu dan Ali pintunya. Bahagian 2. 40 hadis palsu. Hadis palsu yang ketiga. Nabi kota ilmu dan Ali pintunya. Nabi kota ilmu dan Ali pintunya. Hadis palsu ini berbunyi begini. Ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Aku adalah kota ilmu dan Ali itu adalah pintunya. Dalam hadis yang lain ditambah dengan lafaz faman atal ilma falyatil bab. Maka sesiapa mendatangi ilmu ataupun berkehendakkan ilmu, maka hendaklah dia datangi pintunya. Hadis palsu ini bunyinya begini. Ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Aku adalah kota ilmu dan Ali itu adalah pintunya. Dalam hadis yang lain ditambah dengan lafaz faman atal ilma falyati albab. Maka sesiapa yang mendatangi ilmu, berkehendakkan ilmu, maka hendaklah dia datangi pintunya. Ulasan ulama hadis. Ulasan ulama hadis. Ibnu Taimiyah
rahimahullah berkata, ini adalah hadis dhaif, yakni hadis lemah, bahkan maudhu' atau palsu di sisi para ulama hadis. Al-Hakim menyebut hadis ini dalam bukunya Al-Mustadrak daripada hadis Abdullah bin Abbas dan Jabir bin Abdullah, dan semua sanadnya, rantaian perawinya adalah dhaif, yakni lemah. Az-Zahabi memberi komen terhadap hadis ini dengan katanya, bahkan ianya adalah maudhu', yakni palsu. Bahkan ianya adalah maudhu', yakni palsu. Ibnu Tahir Al-Maqdisi menyebut hadis ini dalam bukunya Tazkirah Al-Mawdu'at, dan dia berkata, dalam rangkaian sanadnya, yakni rangkaian perawinya, terdapat Abu Al-Sallat Al-Harawi, dan namanya ialah Abdul As-Salam. Juga terdapat pelapor, yakni perawi bernama Usman bin Khalid dan Ismail bin Muhammad bin Yusuf, dan kesemua mereka ini adalah pendusta. Tirmizi berkata, ini adalah hadis munkar. Bukhari juga berkata, tidak ada bagi hadis ini ciri-ciri hadis sahih. Ibnu Ma'in berkata, sesungguhnya ia adalah dusta, tidak ada asal usulnya. Semua ulasan para ulama hadis ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam buku Al-Ahadis Al-Mawdu'ah. Sekilas pandang, hadis palsu ini kadang-kadang digunakan oleh golongan Syiah untuk menyatakan kedudukan mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golongan Syiah juga beranggapan bahawa dengan kedudukan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ini, sepatutnya beliaulah yang menggantikan Rasulullah SAW selepas kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka, yakni golongan Syiah, menuduh Abu Bakar radhiyallahu anhu merampas jawatan khalifah ini daripada Ali radhiyallahu anhu. Begitu juga dengan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka bagi Syiah, pemerintahan ketiga-tiga khalifah ini adalah tidak sah. Bagi kita, ahli as-sunnah wal jamaah, Syiah adalah satu kelompok Muslim yang menyimpang daripada landasan Islam yang sebenar. Tiada ruang untuk kita memaafkan mereka selagi mana mereka masih percaya dan mempertahankan pegangan songsang mereka itu. Apa lagi yang hendak kita harapkan daripada golongan yang sanggup menuduh Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah dan Ummul Mukminin, melakukan zina? Apa lagi yang kita hendak harapkan daripada golongan yang mengatakan bahawa para sahabat Rasulullah SAW kafir kecuali beberapa orang sahaja? Apa lagi yang hendak dikatakan kepada golongan yang mempercayai imam-imam mereka mengetahui perkara gaib? Kesesatan Syiah dan percanggahan akidah mereka dengan ahlu sunnah wal jamaah sudah banyak dibongkarkan. Bagi mereka yang inginkan penjelasan lanjut, bolehlah merujuk kepada buku-buku yang menghuraikan tentang perkara ini secara khusus. Bagi kita, ahli sunnah wal jamaah, semua sahabat radhiyallahu anhum mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah. Lihat saja pujian yang Allah berikan khusus untuk golongan sahabat, antaranya dalam ayat berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud
Zalika masaluhum fit Taurah wa masaluhum fil Injili kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqih yu'jibu az-zurra'a liyaghiza bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersama-sama dengannya bersikap keras dan tegas terhadap orang kafir, yakni yang memusuhi Islam, dan sebaliknya bersikap kasih sayang serta belas kasihan sesama sendiri, yakni sesama umat Islam. Engkau lihat mereka tetap beribadah, rukuk dan sujud dengan mengharapkan limpahan kurnia daripada Tuhan mereka serta mengharapkan keredaannya. Tanda yang menunjukkan mereka, yakni sebagai orang yang soleh, terdapat pada muka mereka kesan daripada sujud dan ibadat mereka yang ikhlas. Demikianlah sifat-sifat mereka yang tersebut dalam kitab Taurah, dan sifat mereka dalam kitab Injil pula ialah bahawa mereka diibaratkan sebagai pokok tanaman yang mengeluarkan anak tunasnya. Lalu anak dan tunasnya itu menyuburkannya sehingga ia menjadi kuat. Lalu ia tegak berdiri di atas pangkal batangnya dengan keadaan yang mengagumkan orang yang menanamnya. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW dan pengikut-pengikutnya berkembang biak serta kuat dan gagah sedemikian itu, kerana dia hendak menjadikan orang kafir merana dengan perasaan marah dan hasad dengki dengan berkembangnya umat Islam itu. Dan selain itu, Allah janjikan orang yang beriman dan beramal soleh dari mereka keampunan dan pahala yang besar. Surah Al-Fath ayat 29. Begitu juga dengan sabdaan Rasulullah SAW, La tasubbu ahadan min ashabi fa inna ahadakum lau anfaqa misla Uhudin zahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu. Janganlah kamu mencerca seorang pun dari sahabatku. Sesungguhnya jika salah seorang dari kamu semua bersedekah emas sebesar gunung Uhud sekalipun, tidaklah akan menyamai walau secupak ataupun sebahagian daripadanya. Direkodkan oleh Bukhari dan Muslim. Jika dilihat dari sudut teks, yakni matan ataupun isi kandungan hadis palsu ini, terdapat juga kecacatan dari segi maknanya. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Ibn Taymiyah rahimahullah dalam karyanya Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah fi Naqdi Kalam Asy-Syiah Al-Qadariyah. Kepalsuan hadis ini juga boleh dilihat dari sudut matannya sendiri. Sekiranya Rasulullah SAW adalah kota ilmu dan pintunya hanya satu, iaitu Ali radhiyallahu anhu, dan tidak boleh mendapat ilmu melainkan hanya melalui pintu ini sahaja, nescaya Islam ini akan terbantut. Hakikatnya, ilmu Rasulullah ini sama ada dari Al-Quran maupun Sunnah sudah tersebar ke seluruh dunia. Sedangkan yang diajarkan oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu sangatlah sedikit sekali. Kebanyakan tabi'in mempelajari Islam pada zaman Umar dan Utsman radhiyallahu anhuma. Selain itu, yang diajarkan oleh Muaz bin Jabal kepada penduduk Yaman lebih banyak daripada yang diajarkan oleh Ali radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk kita semua insya-Allah. Terima kasih di atas masa yang dilapangkan untuk sama-sama mengikuti sesi perkongsian audiobook berhubung kait dengan hadis palsu ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sehingga berjumpa lagi dalam sesi-sesi perkongsian selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.